Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halim Muhammad Zaidi. Nombor metrik 18BI1023. Pada hari ini kami akan membincangkan satu tajuk, iaitu hak kanak-kanak dan orang muda dalam Undang-Undang Pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri bin Muhammad Saiful Zamri. Nombor metrik 17BI01114. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawaz bin Mahidin, bernombor metrik 17BI01156. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Alif Aiman bin Alias, nombor metrik 17BI01104. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Aiman Afifi bin Wan Mak Zahid, nombor metrik 17BI01124. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang definisi kanak-kanak dan orang muda. Definisi kanak-kanak dan orang muda menurut Akta Kanak-kanak dan Orang Muda iaitu Pekerjaan 1966. Berdasarkan peruntukan Undang-Undang Seksyen 2, kanak-kanak adalah seseorang yang berumur bawah daripada 15 tahun, manakala orang muda adalah seseorang yang mencapai umur 15 tahun dan di bawah umur 18 tahun. Tafsiran ini adalah agak berbeza dengan tafsiran kanak-kanak di dalam Akta Kanak-kanak 2001. Di dalam Seksyen 2, Akta Kanak-kanak 2001 menyatakan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Secara tuntasnya, tidak kira sama ada kanak-kanak atau orang muda, yakni remaja, golongan yang bekerja di sekitar umur itu tetap dikatakan sebagai pekerja kanak-kanak atau buruh kanak-kanak. Seterusnya, bergerak kepada jenis pekerjaan bagi kanak-kanak dan orang muda. Di dalam Akta Kanak-kanak dan Orang Muda, iaitu Pekerjaan 1966, ada menetapkan beberapa jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh golongan kanak-kanak ini. Berdasarkan peruntukan Undang-Undang Seksyen 2/2, seseorang kanak-kanak boleh diambil bekerja dalam mana-mana pekerjaan yang berikut, iaitu pekerjaan yang melibatkan kerja ringan, yang sesuai dengan keupayaannya dalam apapun pengusahaan yang dijalankan oleh keluarganya. Yang kedua, pekerjaan dalam suatu hiburan awam mengikut had-had dan syarat-syarat lesen yang diberikan bagi maksud itu. Yang ketiga, pekerjaan yang menghendaki dia membuat kerja yang diluluskan atau dianjurkan oleh kerajaan persekutuan atau kerajaan sesuatu negeri dan yang dijalankan dalam mana-mana sekolah, institusi atau visel, iaitu pengandung latihan. Dan yang keempat, pekerjaan sebagai seorang perantis di bawah kontrak perantisan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Buruh. Manakala bagi orang muda pula, akta ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang berikut. Yang pertama, mana-mana pekerjaan yang disebutkan dalam subsection 2 dan berkait dengan perengan A subsection itu, iaitu apa-apa pekerjaan yang sesuai dengan keupayaannya sama ada pengusahaan itu dijalankan oleh keluarganya ataupun tidak. Yang kedua, pekerjaan sebagai pembantu rumah. Yang ketiga, pekerjaan dalam mana-mana pejabat, kedai, yakni termasuk hotel, bar, restoran dan gerai, gudang, kilang, bengkel, stor, rumah penginapan, panggung, pawagam, kelab atau persatuan. Yang keempat, pekerjaan dalam pengusahaan perindustrian yang sesuai dengan keupayaannya. Yang terakhir, pekerjaan dalam mana-mana visel. Visel iaitu pengandung yang di bawah jagaan sendiri, ibu bapa atau penjaga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang masa bekerja bagi kanak-kanak dan orang muda. Masa bekerja kanak-kanak ni ada dalam peruntukan, dan dia ada jenis dalam peruntukan, ada yang tak membenarkan untuk kanak-kanak bekerja daripada pukul 8 malam hingga pukul 7 pagi. Dan kanak-kanak yang bekerja dan benda ni tak terpakai kepada kanak-kanak yang bekerja dalam hiburan awam lah. Dan dalam peruntukan juga tidak membenarkan kanak-kanak untuk bekerja lebih daripada 3 jam berturut-turut tanpa masa rehat. Dan kalau ikutkan masa rehat sekurang-kurangnya dalam 30 minit. Kanak-kanak juga tak dibenarkan untuk bekerja lebih daripada 6 jam. Macam tadi 3 jam, sekarang 6 jam adalah masa sehari. Dan kanak-kanak kalau kanak-kanak tu sekolah, dia akan menghadiri sekolah sekali, dengan dia akan jadi macam 7 jam lah.
Dan seterusnya memulakan kerja pada hari tanpa terlebih dahulu bebas daripada kerja selama tidak kurang daripada 14 jam berturut-turut. Berbeza pula syarat-syarat bagi majikan yang ingin menggajikan orang muda, iaitu kanak-kanak sebagai pekerjanya, di mana orang muda yang ingin bekerja tidak boleh melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam peruntukan Seksyen 6-1. Antaranya, orang muda tidak dibenarkan bekerja dari antara pukul 8 sehingga pukul 6 pagi, dan benda ni tak terpakai dalam perusahaan, dalam kerja pengurusan, pertanian, hiburan awam atau vesel. Dan orang muda juga, iaitu kanak-kanak lah, tidak dibenarkan bekerja selama lebih daripada 4 jam berturut-turut tanpa masa rehat sekurang-kurangnya 30 minit. Dalam 30 minit tu merupakan satu tempat rehat dia lah, waktu rehat. Kanak-kanak juga tak dibenarkan bekerja lebih daripada 7 jam dalam masa sehari. Atau jika dia duduk kat sekolah atau belajar dalam tempoh yang sama, dia kena hadiri sekolah dulu melebihi 8 jam. Atau dia mulakan kerja pada satu hari tanpa terlebih dahulu bebas daripada kerja selama tempoh tidak kurang daripada 12 jam berturut-turut. Seterusnya, kita pergi kepada gaji atau upah yang diberikan oleh pekerja kanak-kanak atau orang muda. Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1966 memberi perlindungan kepada kanak-kanak dan orang muda jika didapati gaji yang diberikan itu tidak berpatutan dengan apa yang mereka kerjakan. Seterusnya telah dibetulkan dalam Seksyen 8-1 di mana kanak-kanak atau orang muda atau wakil mereka yang tidak berpuas hati dengan gaji yang diterima boleh merayu kepada Menteri Buruh akan permasalahan tersebut. Setelah itu, Menteri Buruh boleh, jika difikirkan boleh memberi manfaat, Menteri Buruh boleh mengarahkan supaya satu siasatan diadakan. Dalam Seksyen 8.2, bagi maksud siasatan itu, Menteri Buruh hendaklah melantik satu lembaga terdiri pada seorang ahli bebas yang akan menjadi pengerusi dan beberapa orang wakil majikan dan pekerja yang sama banyak bilangannya, yang mana lembaga hendaklah selepas mengadakan siasatan itu melaporkan kepada Menteri Buruh pendapat dan syornya. Menteri selepas mengirimkan pendapat dan syor itu boleh membuat satu perintah menetapkan kadar minimum gaji yang akan dibayar kepada kanak-kanak atau orang muda, yang mana hal ini disebut dalam Seksyen 8-3. Kalau dalam Seksyen 8-4, apabila perintah itu disiarkan, maka salah di sisi undang-undang bagi majikan membayar gaji kurang daripada kadar minimum yang dinyatakan dalam perintah itu. Tapi walau bagaimanapun, masih wujudnya isu penentuan gaji minima yang ditetapkan oleh ahli lembaga, di mana ahli lembaga tidak memutuskan berapa amaun yang sepatutnya diberikan kepada pekerja yang terdiri daripada golongan kanak-kanak dan orang muda. Di samping itu, inisiatif juga perlu dikukuhkan lagi dengan membicarakan isu-isu berkaitan dengan pekerja kanak-kanak dan orang muda agar mereka tidak dieksploitasi oleh golongan majikan yang hanya mahukan tenaga kerja tetapi mengabaikan perihal pemberian upah kepada pekerja tersebut. Saya akan kupaskan bahagian hiburan awam yang mana dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk golongan muda dan juga kanak-kanak. Okey, yang pertama adalah pada umumnya pekerjaan dalam sektor hiburan awam ini amatlah tidak digalakkan kepada golongan kanak-kanak dan golongan orang muda. Tapi dalam situasi yang membolehkan mereka bekerja dalam sektor ini adalah premis hiburan itu dimiliki oleh ahli keluarganya juga yang akan diwariskan oleh kanak-kanak atau orang muda itu. Okey, yang seterusnya adalah kanak-kanak atau orang muda tidak boleh mengambil bahagian dalam hiburan awam melainkan dengan berlesen. Yang dalam kata makna dia kena buat lesen dulu sebelum sebelum membuka pusat hiburan ataupun bekerja dalam sektor hiburan. Okey, yang seterusnya adalah syarat-syarat yang dikenakan oleh ketua pengarah untuk kelulusan pemberian lesen tersebut.
Okey, di dalam Seksyen 7 kurungan 1 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua adalah Seksyen 7 kurungan 2 yang mana dalam seksyen tersebut mengatakan sekatan pemberian lesen kepada seseorang kanak-kanak atau orang muda. Okey, yang ketiga dan juga yang terakhir adalah Seksyen 7 juga dan Seksyen 7 kurungan 3 yang mana pembatalan lesen yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah, yang mana terdapat beberapa perkara yang membolehkan pengarah tersebut membatalkan lesen yang ada. Okey, seterusnya adalah keupayaan mengikat kontrak yang mana dikenakan terhadap golongan kanak-kanak dan juga orang muda. Okey, yang pertama, hanya orang yang telah mencapai umur dewasa sahaja yang layak untuk berkontrak. Dalam segi mana dalam akta umur mengatakan yang bermaksud umur yang layak untuk mengikat kontrak adalah 18 tahun ke atas. Okey, yang kedua adalah akta khusus Akta Kanak-kanak dan Orang Muda. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1966 melindungi golongan ini bagi kontrak perkhidmatan yang dimasuki oleh kanak-kanak atau orang muda. Okay, yang seterusnya adalah peruntukan Seksyen 13 akta ini, walau apapun yang berlawanan dengan peruntukan Akta Kontrak 1950 ataupun undang-undang bertulis yang lain. Kanak-kanak atau orang muda adalah layak memasuki kontrak perkhidmatan melainkan sebagai majikan. Okey, yang tu disebutkan di dalam Seksyen 13 Akta Peruntukan, Akta Kontrak 1950. Okey, yang seterusnya adalah sebarang ganti rugi ataupun tanggung rugi di dalam Seksyen 13 Akta Kerja 1955 tidak boleh dituntut daripada seseorang kanak-kanak atau orang muda kerana melanggar suatu kontrak perkhidmatan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan menerangkan tentang kesalahan yang terdapat di dalam akta. Pada tahun 2019, pihak kerajaan telah meminda beberapa akta di dalam beberapa seksyen di dalam Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966, dan di dalam Seksyen 14 telah menuntukkan apabila seseorang telah melanggar mana-mana peruntukan akta ini atau mana-mana peraturan atau perintah yang dibuat adalah melakukan kesalahan dan boleh apabila disabitkan dikenakan hukuman bagi kesalahan kali pertama, iaitu penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan tidak melebihi RM50,000. Majikan akan berhadapan dengan penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000 bagi kesalahan yang berulang. Dengan ini kita dapat tahulah yang bahawa apabila mana-mana pihak ataupun mana-mana sesiapa saja yang melanggarkan akta ini, melanggarkan peruntukan ini, akan dikenakan denda tidak melebihi 2 tahun dan tidak melebihi RM50,000. Tapi kalau majikan pula dia akan kena untuk kesalahan yang berulang, dia akan kena 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Untuk ni tidak melebihi 5 tahun tadi lah. Okey, itu saja. Baik, kita terus kepada kes dan isu semasa. Di sini kami membawa 3 kes. Yang pertama ialah pada 12 Januari 2018, sebuah kilang barangan elektrik di Aikro telah didenda sebanyak RM2,000 dan dipenjara selama 20 hari atau didenda kedua-duanya sekali jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Magistrat. Kilang tersebut telah menggajikan 46 pekerja berusia kurang daripada 18 tahun sebagai kategori orang muda dan gagal mematuhi waktu bekerja yang telah dibenarkan. Mereka bekerja shift malam dari jam 8 malam hingga 6 pagi keesokan harinya. Maka tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 6 Seksyen 1 Klausa A Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerja 1966 dan dihukum mengikut Seksyen 14 Seksyen 1 Akta yang sama. Okey, manakala kes yang kedua pula ialah pada 28 Februari 2017, Ketua Polis Perak mengesahkan terdapat kanak-kanak yang digunakan sebagai buruh paksa oleh Sindiket Perdagangan Manusia di Greek. Kes ini masih dalam proses mahkamah dan belum diputuskan lagi.
kes yang ketiga ialah kes berlaku di Sabah. Terdapat 200,000 orang kanak-kanak bekerja dalam sektor pertanian dan perladangan berikut masalah tiada kewarganegaraan. Okey, baik, kita terus kepada kesimpulan, iaitu kami membawa 3 poin dekat sini. Yang pertama ialah undang-undang tidak menghalang kanak-kanak dan orang muda untuk bekerja di Malaysia. Okey, baik, dekat sini yang mana undang-undang tidak menghalang lah mana-mana budak umur 18 tahun ke bawah untuk bekerja di mana-mana sektor, workshop ataupun car wash. So dekat situ pun ada budak bawah umur pun bekerja. So undang-undang tidak menghalang lah untuk mereka bekerja untuk membantu keluarga. Okey, no point kedua ialah segelintir kanak-kanak dan orang muda terpaksa bekerja kerana ingin membantu keluarga serta mengurangkan beban ibu bapa. Okey, sudah kita tahu pada zaman ini walaupun dunia sudah maju, ada banyak peralatan-peralatan canggih, bukan peralatan yang canggih tapi kewangan diisi keluarga tidak canggih, ya. Yang mana walaupun di bandar 5,000 orang panggil miskin bandar, ya. Kalau dekat kampung tu masih kaya lah kalau 5,000. Tapi kalau di bandar kita masih menyewa, bayar kereta, anak dan sebagainya. So, kalau poin kedua ni yang mana menyatakan budak-budak boleh membantulah. Segelintir kadang-kadang kita lihat kalau kita tanya budak-budak menjual apa semua kan, tanya, adik kenapa menjual, tak sekolah ke? Saya sekolah, saya menjual ni weekend je sebab nak tolong keluarga saya, bukannya senang macam tu. Kan ada kan, kita nampak lah kalau dekat kedai-kedai makan kadang-kadang budak datang kan, abang kami jual biskut, nak beli tak, macam tu. Dan selalunya kita nampak macam tu lah kan. Tu dikira pekerjaan lah kan. Okey, yang ketiga, poin ketiga ialah kewujudan Akta Khas Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerja 1966 membantu melindungi hak dan kepentingan golongan ini. So adanya akta ini, mana-mana pihak tidak boleh menindas lah kanak-kanak yang bekerja di sektor-sektor. Okey. Nombor 4 ialah semua pihak mestilah bertanggungjawab dan kepentingan kanak-kanak dan orang muda. So semua pihak bertanggungjawab lah, walaupun bukan majikan ataupun majikan, macam tu. So masing-masing perlu bertanggungjawab ataupun menjaga hak dan kepentingan kanak-kanak tersebut lah. Kita meneliti jika ada kita melihat pekerja itu dibuli di tempat kerja. So benda tu kita perlu dilampu lah kan. So kadang-kadang di tempat kerja itu ada toksiknya dan sebagainya. Okey, poin yang terakhir ialah pemantauan di sektor pekerja wajiblah dibuat bagi memastikan tiada kanak-kanak dan orang muda dieksploitasi dan diskriminasi oleh pihak-pihak tertentu lah. Dan walaupun budak tu tidak bersekolah, tidaklah perlu kita mengambil dia dan menjadi hamba di sektor kita. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.